Assalamualaikum dan apa khabar semua? Saya harap semua sihat. Sekali lagi negara digemparkan dengan kisah adik Bella kita. Adik Bella, adik syurga, anak syurga kita ini. Kerana perbincangan berlaku sekali lagi di mahkamah dan kali ini melibatkan banyaklah saksi-saksi yang membongkar segala bentuk penderaan yang berlaku kepada adik Bella kita lah. Dan kenapa saya kongsi juga berkenaan dengan kisah adik Bella ini, kerana ini memang satu pengajaran yang besar kepada negara kita. Walaupun kita sibuk tentang produktiviti, performance negara dan sebagainya, tapi apabila kita melihat kes sebegini, kita tahu bahawa wujud golongan dalam masyarakat kita yang memerlukan pembelaan yang sewajarnya lah. Dan saya rasa macam bila tengok kes adik Bella itu, berlaku ketidakseimbangan antara kuasa dan pembelaan itu, memang kita perlu melakukan sesuatu lah. But Alhamdulillah, TMJ, Tengku Mahkota Johor dan juga isteri menggunakan Alhamdulillah platform yang besar dan kuasa yang ada untuk memberi pembelaan yang sewajarnya kepada adik Bella kita lah. Dan video kali ini saya buat dengan menggunakan kisah Bella itu untuk kita melihat kembali apakah impak-impak penderaan kepada anak-anak mangsa dera ini, kerana impak dia terlalu besar. Dan kes Bella ini adalah satu kes yang dapat membuka mata masyarakat kita bahawa anak-anak zaman sekarang ni kita sibuk dengan digital, kadang-kadang kita terlupa jiran-jiran kita, jiran-jiran kita, anak saudara kita dan sebagainya. So kita akan tengok dulu beberapa video berkenaan dengan Bella yang bermula daripada tahun 2020 tu, sebelum adik Bella kita terlibat dengan penderaan lah. Masa itu Bella masih lagi di bawah penjagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jom kita tengok dulu video sebelum Bella didera, ya. Mana kasih? Tunjuk Mami, mana kasih? Ni kasih. Inilah dia Bella sebelum terlibat dengan penderaan. Kasih. Mi sayang, kasih sayang. Sayang Mami tak? Sayang Mami, sayang Abah tak? Cakap sana sayang Abah. Saya Baba. Sayang Baba, sayang Mami. Saya Mami. Sayang Bella. Saya Bella. Alah sayang. Allah, kita nampak kan betapa, kita ulang sekali lagi sambil-sambil kita cakap ni kan, betapa Bella ni orangnya rajin senyum, senyum aja. Bila saya tengok, banyak kali juga saya tengok Bella ni macam dia punya air muka dia tu ceria saja, senyum saja. Dan even mama dia, dan ini bukan mama betul lah, ini adalah, tak silap saya, ini mama daripada Pusat Jagaan Kebajikan Masyarakat. Dan kita nampak kat dalam van ini, van ke apa ke, kenderaan inilah ramai kanak-kanak yang dibawa oleh pusat jagaan di JKM itulah. Dan nampak Bella sihat walafiat, bahagia, dan adanya panggilan mama dan baba tadi, abah baba tu. Allahu Akbar. Tahniahlah kepada pihak JKM kerana melakukan satu benda yang sangat-sangat besar untuk mereka punya pembesaran. Dan kepada untuk pengetahuan anda juga, saya punya kakak pun terlibat dalam orang kata penjagaan kanak-kanak, dan ini untuk kes yang OKU lah. Tapi saya pun sempat juga pergi ke rumah kanak-kanak yang mana mereka ini adalah mangsa penderaan dan mangsa penderaan dan sebagainya lah. Dan apa yang dilakukan oleh pihak JKM itu memang kami hargai sangat. Dan itulah dia, bila tengok Bella macam ni, senyum saja di bawah penjagaan yang sangat elok oleh pihak JKM. Dan kita tak sangka apa yang berlaku pada Bella pada tahun 2020 itu, yang sangat bahagia, sangat happy itu, bertukar menjadi satu tragedi pada tahun 2021. Jom kita tapi sebelum tu saya nak kongsi juga lah, mungkin ada yang tak tahu tentang kronologi tentang apa yang berlaku sebenarnya Bella ni. Okey, sedikit saya cerita dekat anda lah. Okey lah, adik Bella ini dijumpai di Kuala Lumpur. Dia macam jalan-jalan sorang-sorang, dijumpai di Kuala Lumpur pada umur 6 tahun, 8 tahun lepas. Sekarang Bella sudah berumur 14 tahun lah. So 8 tahun yang lepas, Bella dijumpai oleh orang ramai berkeliaran di Kuala Lumpur berseorang kan, tak ada mak ayah, tak ada family dan sebagainya lah. Dan pihak publik itu buat laporan kepada JKM, dan JKM telah mengambil keputusan untuk membawa Bella di bawah penjagaan JKM lah, di Rumah Sinar Harapan Tengku Ampuan Najihah Negeri Sembilan. Daripada Bella usia 6 itu, Allah, 6 tahun kan kecil sangat, terbiar kata berjalan seorang-seorang dekat bandar Kuala Lumpur ini. Rumah saya pun dekat kawasan Chowkit ni memang banyak lah homeless dan sebagainya. Dan bila saya terbayang tentang Bella seorang umur 6 tahun kan, Allahu Akbar. Tapi tahniahlah pihak JKM dah menjaga
menjaga Bella sampai umur 12 tahun. Dan apabila umur 12 tahun, iaitu pada tahun ketika itu tahun 2020 tahun 2020 itu Bella berusia 12 tahun dah. Adik Bella dibawa ke mahkamah kanak-kanak untuk disambung perintah penjagaan di sana lah. Masa tu Bella sangat happy, so dia nak duduk lah sambung dekat rumah penjagaan rumah Sinar Harapan Tengku Ampuan Najihah. Tapi tak silap saya, ketika berada di mahkamah itu, pengasas rumah bonda Siti Bainon yang telah dituduh mendera Bella ini berada di mahkamah tersebut. Dan Siti Bainon dia boleh claim lah, dia kata boleh tak dia bagi tahu dekat mahkamah lah yang dia nak jaga Bella sebab dia suka budak-budak Down syndrome. Dan akhirnya pihak mahkamah membenarkan Siti Bainon ini, pengasas rumah bonda, menjaga Bella bermula pada tahun Julai 2020 hingga Oktober 2020. Masa tu dah pandemik COVID-19 dah bermula. Tapi selepas itu adik Bella dibawa menetap bersama dengan pengasas iaitu Siti Bainon, duduk dekat kondo. Pada asalnya dia duduk kat rumah bonda, tapi for some reason siapa tak pasti kenapa, Bella dibawa ke rumah Siti Bainon inilah, di kondo rumah Siti Bainon ini. Dan masa tu bila dah bawa keluar daripada pusat rumah bonda itu, memang tak boleh nak sukarelawan tak boleh nak check apa yang berlaku dekat Bella, dan itu jadi something wrong lah. Dan pada Jun 2021, semua penghuni rumah bonda dan anak-anak yang menetap di kondo dikuarantin kerana COVID. Dan masa inilah semuanya terdedah. Jom sekarang kita tengok video ketika Bella ditemui lah di rumah kediaman kondo Siti Bainon itu. Kita tengok keadaan Bella berbeza sangat-sangat. Jom. Masa aku buat je boleh tak? Bila pun bawa pergi klinik. Dia tu dah pasti ni kalau bawa pergi klinik, I dah masuk hospital. Nampak lain kan adik Bella kita daripada yang ceria tadi, sihat wafiat apa semua. Tengok kurus apa semua, dan bila dibuka tu ada bekas luka yang sangat teruk sebenarnya. Bella kenal Mami sayang? Bella kenal tak Mami? Bella tahu tak ni siapa? Siapa sayang? Siapa sayang? Mami. Sayang Mami. Bella dah makan sayang. Bella belum makan. Bella makan apa? Buka baju Bella. Allah anak aku. Ya Allah, ya Allah. Tengok nampak luka tu teruk sangat. Luka baru ada, luka lama pun nampak tu. Cakapnya Mami dorang tak ada. Bella kenapa? Ikat. Kena? Ikat. Kena? Kena ikat. Kena ikat? Bella kena ikat. Siapa ikat Bella? Semua? Siapa pukul Bella? Ya Allah anak aku. Siapa pukul Bella? Allahu Akbar tu. So itulah apa yang berlaku dekat adik Bella kita ketika ditemui. Nampak dekat dalam video tersebut banyak bekas-bekas luka, yang lama ada, yang baru tu pun dekat bahagian tangan. Dan nampak adik Bella kita memang tak happy lah berbanding video yang awal tadi tu, jauh beza. Dan kalau kita lihat banyak di media-media berkenaan dengan bentuk penderaan kepada adik Bella itu, termasuk disimbah air panas, dipukul, diikat dan dibiarkan telanjang dan sebagainya, dipijak bahagian lutut dan biarkan makan najis dan makan muntah sendiri. Itu memang sangat tidak berperi kemanusiaan lah. Bayangkan daripada mahkamah tadi tu, si tertuduh ini boleh kata dia minat menjaga anak-anak Down syndrome, dan ini hakikatnya berlaku dekat Bella. Saya macam doubt lah, saya tak tahulah apa dah jadi kan. So, dan jom kita lihat apa yang berlaku pada Bella sekarang, yang terbaru lah Jom kita lihat. Alright, so sekarang ini Bella ketika berada di hospital di bawah penjagaan pihak hospital. Dia punya depan je dah nampak Bella senyum. So, it's a good sign ya.
itulah dia, Alhamdulillah Bella kita nampak di bawah jagaan yang sangat elok oleh pihak hospital. So kita nampak kat sini, kita ulang sedikit lah sejuk je tengok Bella. Ni masa mula-mula jumpa Bella baik sangat, tapi tak semua dia boleh baik lah, sebab dia takut-takut lagi kan, of course trauma apa semua. Ni adalah antara kesan-kesan penderaan psikologi ya, kesan psikologi kepada mangsa dera. Perasaan takut, alah kat sini tulis apa tu? Okey, tiap malam Bella akan jerit. Dia tak akan lena tidur, tak boleh dengar bising. Ialah setiap malam kena monitor dia. Kadang pernah kena tepuk zikir sikit baru dia tidur. Ialah budak-budak umur macam ni, apabila pembesaran mereka itu dikelilingi oleh benda-benda yang orang kata kasar dan ganas. Sebab dalam pembesaran kanak-kanak ini, kita ada ni dalam konteks pembesaran sosiogenik. Dia punya pembesaran dia memang sangat bergantung kepada persekitaran. So apabila persekitaran tu toksik, penuh dengan orang kata penderaan dan sebagainya, memang berimpak yang negatif kepada emosi dan psikologi kanak-kanak tersebut. So kita nampak berlaku dekat Bella. Allah. Tiap kali kerja dia mesti tolong. Semua makcik kat sini kenal dia. Nampak kan kat video ni? Tak tahulah, for some reason saya nampak Bella ni, insyaAllah sekiranya semua penjagaan semua okey, bila Bella dah besar nanti, Bella akan jadi satu individu, satu aset kepada negara, mewakili insan-insan Down syndrome untuk orang kata mendapatkan hak-hak yang sepatutnya lah. Kehidupan seperti biasa, hak bekerja, hak mendapatkan memberi tanggungjawab sosial dan sebagainya. For some reason bila saya nampak video ni, saya rasa macam Bella, insyaAllah sekiranya kalau semuanya okey, Bella akan jadi satu aset negara. Kita doakan sama-sama ya. Ya, tengok macam ni, rajin tolong orang, belajar pun rajin, tengok dia fokus tu. Ya, bila dah settle kerja lain, ada waktu lapang sikit mesti layan dia. Terima kasih kepada nurse pihak hospital ini, sangat-sangat terharu lah atas layanan sebegini kepada adik Bella kita. Kalau tak ditarik tangan, nangis-nangis, dia perlukan perhatian lebih. Yalah, ya, Bella budak pandai, sangat pandai. So bila Bella dijumpai di KL seorang-seorang umur 6 tahun, kasih sayang itu saya tak pastilah Bella kenal ataupun tidak, tapi mungkin atas rumah JKM tadi tu pada umur 6 hingga 12 tahun dijaga oleh pihak JKM itu dengan sangat penuh kasih sayang. Di situlah mungkin Bella kenal apa makna kasih sayang. Pandai, Bella budak pandai, sangat pandai. Amin, kita doakan. Ada semangat nak belajar tu kan. Dia boleh faham, suka menulis, ramai hadiahkan Bella buku, alat tulis dan sebagainya. So ni masa Bella discharge lah. So nampak di situ, Alhamdulillah lah bila saya tengok video ini, satu perkembangan yang sihat untuk Bella, dan mudah-mudahan kita sama-sama doakan Bella mendapat pembelaan yang sebaiknya, dan yang tertuduh mendera adik Bella kita, dan tak kisahlah di luar sana siapa-siapa yang mendera dan memberi benda-benda buruk kepada manusia sejagat ini, memang sepatutnya diberikan hukuman yang sepatutnya lah, yang sewajarnya sekiranya tersabit bersalah ya. So ya, kita tengok sedikit kesan-kesan impak-impak penderaan kepada mangsa dera lah. Dan kalau saya boleh kongsi sedikit, antara kesan-kesan penderaan boleh dibagikan kepada 3 ya. Okay, yang 3 itu adalah fizikal, dan yang kedua adalah psikologi, dan ketiga adalah dia punya impak kepada pembesaran kanak-kanak tersebut. Dan bila kita tengok tentang fizikal tadi pun, kita dah nampak impak fizikal dekat adik Bella tadi tu, dengan adanya lebam sana sini, luka sana sini itu, dan tak boleh berjalan dengan normal. Ini penting untuk ahli anggota masyarakat kita tahu tentang kesan penderaan fizikal ini. Mungkin senang nampak lah, tapi sekarang ialah kita tak nampak kadang-kadang mereka pakai baju lengan panjang dan sebagainya. So mungkin kita kena lakukan sesuatu untuk kita ketika solat ke dan sebagainya, kita boleh tengok anak-anak jiran kita bila buka telekung, buka tudung dan sebagainya, kita kena cakna sedikit mereka punya kulit, cara mereka berjalan, mereka ni emosi mereka macam mana, berborak dengan mereka, tengok dan lihat adakah mereka ini okey ataupun tidak. Anak-anak zaman sekarang macam-macam lagi dugaan, mak ayah banyak stres di tempat kerja dan sebagainya, kita pun tak tahu kan. So penting untuk kita cakna, aware tentang fizikal kanak-kanak tersebut lah. Dan kalau di UK ataupun di negara maju, memang diorang nampak je ada lebam sana sini dekat sekolah, mereka akan call tanya mak ayah, ataupun kadang-kadang mereka sempat datang
ketuk pintu rumah mak ayah kepada pelajar tersebut dan tanya kenapa lebam dan sebagainya lah. Dan itu memang menarik dan kita mungkin boleh amalkan lah, kita lebih cakna ya tentang perkara-perkara sebegini. Dan impact yang kedua, impact proses pembesaran. Yang ni pun of course lah berdasarkan kajian saintifik, kajian mengenai embryology dan pediatrics memang menunjukkan bahawa banyak kesan-kesan negatif kepada pembesaran kanak-kanak lah. Dan untuk pengetahuan anda, kanak-kanak ni diorang punya pengaruh mereka terhadap environment tu sangat-sangat kuat. Kalau environment tu sihat, positif dan sebagainya, insya-Allah kanak-kanak itu akan membesar dengan penuh kasih sayang menjadi orang yang sangat penyayang. Tapi kalau environment itu, so ini bergantung kepada stem cells mereka dalam badan kanak-kanak ini masih banyak berbanding stem cells dalam badan orang dewasa. Stem cell ni satu sel yang menarik kerana sel ini dia boleh bertukar bentuk dalam bentuk kepada bentuk sel saraf, sel otot, sel tendon, sel tulang dan sebagainya, bergantung kepada mechanical environment dan chemical environment lah. So environment memang mainkan peranan sangat penting kepada pembesaran kanak-kanak sebab sel-sel ini dia boleh berubah bentuk bergantung pada environment itu. So environment itu yang dipilih itu sangat penting untuk kanak-kanak ini membesar dengan sihat lah. So pembesaran ini memberikan impact kepada penderaan, memberikan impact kepada perkembangan otak yang terbantut, mungkin dia tak dapat berkembang dengan normal, ketidakseimbangan antara cognitive function, cara berfikir dan emosi, cara mengawal emosi pun tak boleh juga. Dan mungkin because of that berlaku, orang kata dari segi berkomunikasi tak boleh bercakap dengan baik dan sebagainya. Apabila otak dan kita punya endocrine system kita pun tak boleh function dengan betul, dia akan impact banyak senses lah. Dia mungkin suka melihat, suka berkata-kata, suka mendengar, dan ini boleh menyebabkan banyak risiko-risiko penyakit lah, seperti penyakit sakit jantung, paru-paru kronik, penyakit hati, obesity, dan juga ada kemungkinan bila dah besar tu nanti dia akan ada satu possibility untuk dia mangsa-mangsa dera ini mencari satu penyelesaian yang ringkas. Sebagai contoh, nauzubillah min zalik, dadah dan sebagainya lah. Dan itu memang satu perkara yang menyedihkan. So sekarang ni penting sangat untuk kita, message kalau saya boleh kongsi dekat anda, message untuk kita pastikan pembesaran kanak-kanak di Malaysia ini adalah satu pembesaran yang sihat, penuh dengan kasih sayang. Dan impact psikologi pun kalau kita nampak di sini, mereka ada kemurungan. Tadi nampak masa mula-mula jumpa Bella tadi tu, lepas tu gemar menyendiri, kesukaran untuk fokus, obvious, kesukaran untuk tidur, definitely banyak fobia dan sebagainya, gangguan pemakanan, tidak selesa dengan sentuhan fizikal, takut gemar mencederakan diri sendiri dan percubaan untuk membunuh diri. So itu ialah sampai level kita hilang keyakinan, kita tak boleh fikir dengan jelas. Itu memang memberi secara menyeluruh memberi impact yang negatif lah kepada mangsa dera. Dan alhamdulillah lah sekarang kita dah banyak medications yang boleh bantu mangsa-mangsa dera untuk kembali pulih dengan baik. Tapi kita kena tahu, orang kata prevention is better than cure kan. So kita kalau boleh kita prevent daripada awal. Okay rakyat Malaysia, hopefully kita belajar something daripada kisah Bella ini, dan mudah-mudahan kita pastikan anak-anak kita, anak-anak Malaysia, anak-anak Singapura, anak-anak serantau kita ini semua sihat walafiat. Pastikan kita bawa keadilan kepada Bella juga, dan juga kepada kanak-kanak yang lain untuk mereka punya pembesaran itu pembesaran yang harmoni dan penuh dengan kasih sayang, insya-Allah. Hopefully kita belajar something daripada video kali ini. Saya harap sangat, dan sekiranya anda belajar something, anda bolehlah tekan button like dan subscribe, dan insya-Allah kita akan kupas lagi banyak-banyak kisah tentang rakyat-rakyat kita, dan juga kisah motivasi, inspirasi, dan juga beberapa tips productivity untuk kita pastikan diri kita dan rakyat Malaysia dan seluruh dunia ini, kita bukan saja perform well, kita bukan saja produktif, tapi kita mempunyai hati yang cakna kepada isu-isu semasa juga. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum dan jaga diri semua. Bye-bye.